Sebelum saya memeluk agama Islam, peringkat yang keempat, sebab saya lihat dulu saya sebelum Islam dalam agama BTC, saya terpaksa ikut, tak ada pilihan. Bila masuk Kristian, itu pilihan saya, sebab saya tertarik kepada akhlak orang Kristian yang baik. Tapi saya masuk Islam bukan kerana orang Islam. Saya masuk Islam sebab kajian saya terhadap Islam. Saya jumpa kebenaran dalam Islam. Saya tertarik kepada agama Islam. Bila saya kaji Islam, saya baru faham rupa-rupanya Islam yang kaji lain, yang Islam keturunan ni lain. Apa yang mereka buat, amalkan lain dengan apa yang saya kaji. Baru saya faham, nak faham Islam tak boleh ikut-ikutan. Nak faham Islam kena memeluk agama Islam, kena kaji Islam. Islam agama ilmu, bukan ikut-ikutan. You must do research, you must do with understanding. Sebab Islam agama ilmu, bukan ikut-ikutan. Pendekkan cerita, 4 peringkat ini selepas saya buat kajian semua, barulah saya memeluk agama Islam. Cara macam ni masuk Islam betul ke salah? 1, 2, 3, 4 tu betulkah? Kalau saya punya betul, you punya cara macam mana? You masuk Islam pun 1, 2, 3, 4 ke? Atau 4 terus? Wah, shortcut lah. Cara macam ni masuk Islam, you ni memeluk Islam ke you mewarisi Islam? Islam boleh diwarisi ko? Dah masuk ke belum? Kalau tak ada, kita boleh buat pengislaman ramai-ramai. The point is, saya nak mengingati diri saya lah, dan juga mengingati muslimin muslimat. Boleh tak mulai hari ini kita sama-sama ubahlah? Cukuplah, kita dah beragama Islam begitu lama, blur-blur, ikut-ikutan, blur-blur. Cukuplah, mulai hari ini kita belajar Islam, kita kajilah, kita bincang dengan pakar. You try once, you cuba sekali, baru kita faham, oh, Islam sangat berbeza. Tapi kalau kita dengar orang buat, kita buat, this is the problem. This is the problem. Sebab mengikut JAKIM di Malaysia, dalam payung Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ada 53 ajaran sesat. Kalau kita tak kaji, saya pun tak tahu apa yang akan berlaku. Berapa ramai yang akan jatuh dalam ajaran sesat itu. Wallahualam, inilah cara peringkat saya memeluk agama Islam, 3 peringkat. Okey, saya berhenti sini, buka untuk sesi soal jawab. Saya ambil 2-3 soalan, lepas tu kita berhabis. Boleh ke? Saya takut lewat sangat, semua besok nak kerja pagi. Betul? Okey, ada tak soalan? Ada tak orang nak tanya soalan ataupun nak tegur saya? Silakan. Saya tolong you cepat sikit. 5 4 3 2. See, cara macam ni laju sikit. Silakan. Nanti kita bagi ceramah sebelum tu masuk Islam ke selepas masuk Islam? Bagi ceramah? Oh, saya bagi ceramah selepas memeluk agama Islam. Orang jemput saya, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Ya, selepas memeluk agama Islam, orang ajak saya bagi ceramah, jemput saya lah. Bukan ceramah sangatlah, lebih kepada berkongsi pengalaman macam mana memeluk agama Islam. Okey, ada soalan lain? Perasaan selepas mengucap syahadah. Satu, sangat-sangat selesa, sangat-sangat tenang bagi saya. I'm so happy. Saya amat gembira sebab saya rasa sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah yang manusia boleh terima di muka bumi ini, bagi saya hidayah. Tapi saya mempunyai perasaan yang lain. Sebab saya rasa sedih selepas saya mengucap syahadah, sebab mak dan abang saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Saya rasa sedih sebab kami duduk di kampung. Kan kata kampung saya 80% orang bukan Islam, orang Islam. Duduk di kampung bersama-sama mereka 40 tahun. Kita kenal satu sama lain. Tapi sedihnya tak pernah satu orang pun datang menceritakan Islam kepada kami. Sehingga mak saya telah meninggal dunia, abang saya telah meninggal dunia. Saya rasa sedih lah. Dan saya percaya
mak dan abang saya pasti akan dakwa orang-orang yang dia kenal di muka bumi ini yang tak cerita Islam kepada mereka. Dan jangan-jangan kerana inilah menghalang kita, dia jadi sebab yang kita ni tak dapat masuk syurga tu jadi masalah. So itulah perasaan sedikit. Ada soalan lain? Ya, silakan. Bagaimana orang-orang yang beribadah tapi dia tak kenal ma'rifatullah? Itu saja. Orang yang tak kenal, Ma'rifatullah. okey, Dan dia beribadah tapi dia tak kenal apa? dia tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Maksudnya bukan Islam ke orang Islam? Dia rujuk kepada orang bukan Islam ke orang Islam? Islam. Ini orang Islam. Orang Islam. Sebab itulah bagi saya dalam Islam, masalah paling besar di Malaysia adalah kita tidak tumpu perhatian kepada akidah sangat. Kita lebih kepada ibadah. Ini jadi masalahnya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran jatuh daripada langit kan, turun berperingkat-peringkat. Yang berperingkat-peringkat kan. Dua peringkat yang besar. Pertama di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Tapi kalau kita lihat konteks, 13 tahun mula Quran diturunkan di Mekah, majoritinya ayat diturunkan berbentuk akidah ke fiqh? Akidah. Tapi hari ini kita ajar Islam mula dengan akidah ke fiqh? Penuh dengan fiqh. Ini jadi masalahnya. Sebab itulah orang muda jarang-jarang pergi masjid punya. Sebab masjid membosankan. Suka cerita hukum hakam. Gereja memang muda punya. So pendekkan cerita, saya rasa masalahnya akidah. Mengenali Allah tu kadang-kadang orang Islam tak faham. Sebab itulah saya baru-baru ni uruskan beberapa kes murtad, semuanya usia 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun, yang cara kita menyampaikan Islam yang membosankan, yang tidak menarik, tak tahu, tak pandai nak bagi contoh, tak pandai nak buat orang yakin. Itu jadi masalahnya. So lain saya tak boleh komen lah, saya hanya boleh komen tentang cara. Sebab orang macam ni, sebab kita tidak ajar Islam dengan betul. Ada lagi? Silakan. Berada tadi, ada telah melalui 3 peringkat pertama, Buddha, Kristian dan juga Islam. Tiga-tiga ni ada tak yang menyebut dan mengkaji tentang sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah SAW. Saya mengkaji? Yang berada baca lah melalui 3 peringkat. Ya. Ada tak mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW? Ada menceritakan tentang sunnah Nabi. Ada kaitan apa dalam 3 agama. Artinya daripada agama lain, like Buddha kepada Kristian, ada tak? Kemudian kepada Islam, daripada kajian ini, ada tak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW? Tak ada, tak pernah ada. Tak pernah dengar. Tak pernah. Tapi selepas tengok tape Ahmad Didat, saya mula dapat tahu bahawa dalam Bible sebenarnya ada menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Okey, tapi masalahnya Bible telah diterjemahkan dalam bahasa English. So bila kita baca Bible dalam bahasa English, tak jumpa perkataan Muhammad lagi dah. Mereka dah buang perkataan tu, mereka sudah tukar jadi altogether lovely atau the praise one. Mereka dah tukar perkataan tu. So tak boleh pastikan itu adalah rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah saya pergi gereja belajar dengan pakar dalam bahasa Ibrani. Yang pakar bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, dia daripada Palestin, seorang pakar Kristian. So dia ajar kat gereja, saya pergi belajar. Di situlah saya dapat faham lebih. So tentang Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi, tak. Ada soalan lain? Yep. Dalam konteks kita di sahabat di rumah, Alright. sebelah kanan kita punya jiran Cina, sebelah kiri jiran kita India. Itu pendekatan kita sebaiknya untuk mengajak ke Islam. Okey, kalau sahabat tanya soalan tentang kalau jiran kita sebelah kanan Cina, sebelah kiri India, mungkin Cina beragama Buddha, India beragama Hindu, macam mana kita nak ajak mereka kepada Islam? Dakwah ni ada beberapa
peringkat yang kita kena tahu. Yang pertama, peringkat pertama, kita kena belajar macam mana nak berkawan dengan jiran dulu. Persoalannya, jiran suka tak nak berkawan dengan kita? Dia ziarah kita tak? Kita ziarah dia tak? Kita nampak hi tak? Hello, how are you? Good morning sir. Sering kali petang nampak borak-borak tak? Sebab dakwah ni is kawan kepada kawan. Kalau saya tak kenal you, kalau saya tak rapat, saya tak akan bincang perkara tu begitu penting, begitu sensitif. Bila saya dah kawan rapat, barulah boleh bincang macam-macam. So nak dakwah, kawan dulu. Kedua, bila dah kawan, you ada banyak peluang untuk berdakwah. Saya galakkan banyak terlibat aktiviti dengan mereka lah. Main badminton ke, pergi jogging ke, ataupun pergi makan ke. Makan orang tak marah punya. Cari makanan yang sedap-sedap ke. Okay? Nak dakwah kan, saya tunjuk you beberapa cara nak dakwah kepada jiran. Cut short lah. Nak dakwah, saya tunjuk you cara. Nak panjang ke pendek punya? Okey, macam ni. Tengok dulu sini. Kalau jiran kamu ni semua ni percaya Tuhan kan, sembah Tuhan kan. Kalau you dah rapat dengan dia, you boleh kadang-kadang boleh borak-borak dengan tanya dia, Acong, actually you percaya kepada Tuhan Acong? Jawapannya, iyalah kan, saya pun percaya kepada Tuhan. Acong, you rasa-rasa alam ini Tuhan ke bukan Tuhan? Rasa-rasa alam ini, adakah dia Tuhan atau ciptaan Tuhan? Rasa-rasa jawab apa? Dia akan kata ciptaan lah. Mutu pun cakap begitu juga kan. Cong, saya pun samalah percaya macam tu. Saya percaya ni Tuhan pencipta, saya percaya alam ni ciptaan Tuhan. Sama tak? Sama, mutu pun sama. Kita semua percaya yang sama. Persoalannya sekarang ni, macam mana kita nak bezakan pencipta dengan ciptaan? Tanya dia. Biasanya dia tak tahu cakap, sebab agama mereka tidak mengajar macam mana nak mengenali pencipta. Islam perkara yang paling utama dulu, betul tak? So saya tanya dia, kalau you boleh bezakan pencipta dengan ciptaan, you nak sembah pencipta ke ciptaan? Soalan macam bodoh sikit kan. Dia mesti kata saya nak sembah pencipta. So nak sembah pencipta, penting tak kita boleh nak bezakan dulu pencipta dengan ciptaan? Saya bagi contoh. Kalau saya cakap dengan orang Cina yang beragama Buddha, saya akan ambil Kristian sebagai contoh untuk dia. Saya tak mau cakap agama dia. Kalau saya cakap dengan Hindu, saya akan cerita dengan agama, gunakan agama Buddha sebagai contoh bagi dia. Can you understand this? So saya tanya je, saya akan bagi contoh. Contohnya di Buddha kan, saya cakap dengan dia, contoh, dalam agama Kristian pun mereka percaya kepada Tuhan, pencipta dengan ciptaan. Tapi Kristian hari ini, mereka sembah pencipta ke mereka sembah manusia, Jesus Christ? Hari ini ramai tak orang sembah manusia? Manusia ni Tuhan ke? Kalau dia tak faham, saya tanya dia, Acong lah, you boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Dia mesti cakap boleh kan. Macam mana kamu boleh bezakan? Kamu tahu ciri-ciri lelaki kan? Kamu tahu ciri-ciri perempuan kan? Ada keliru tak? Ada kemungkinan tak kamu nak teka perempuan akhirnya kahwin lelaki? Tak ada kan? So kamu boleh bezakan, kamu tak salah masuk tandas kan? Clear. Sekarang ni, kalau kamu jelas lelaki dan wanita, kamu nak kahwin wanita, kamu akan pergi cari wanita, kamu tak akan keliru. Kalau kamu nak sembah pencipta Tuhan, kalau kamu boleh bezakan, kamu akan sembah pencipta, tak akan sembah ciptaan. Betul? Sekarang ni macam ni, saya tanya sikit, kalau you boleh setuju, cakap dengan saya. Tak boleh, beritahu saya. Saya bagi beberapa ciri Tuhan, tengok boleh terima tak? Pertama, ciri pertama, saya kata, kalau nak jadi pencipta, syaratnya dia mesti Tuhan yang kekal, ever living. Boleh terima tak? Biasanya saya tanya, semua boleh terima. Kedua, pencipta ni tiada permulaan, tiada akhir. No beginning, no ending. Kita semua ada permulaan, ada akhir. Kita lahir, kita akan mati. Pencipta, tak. Setuju tak? Biasanya mereka boleh terima. Yang ketiga, si pencipta menciptakan alam ini, segala-gala dalam alam ini, kalau kita belajar fizik, mesti ada masa, ruang dan jisim. Maksudnya apa? Segala-gala yang ada masa, jatuh dalam masa, ada ruang, ada jisim, ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Pencipta ni dia tak ada masa, tak ada ruang, tak ada jisim. Boleh setuju tak? Biasanya mereka boleh setuju. Saya tanya dia yang keempat, pencipta ni, pencipta yang sebenar, dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tidak bergantung kepada apa-apa.
Dia tak perlu udara, dia tak perlu matahari, tak perlu makan, tak perlu minum. Betul tak? Dia setuju. Pencipta ni tak perlu rehat, tak perlu tidur. Bolehkah? Setuju tak? Kalau dia boleh terima 5 perkara ini, biasanya mereka terimalah. Saya bila tanya balik kepada mereka, boleh tak you tunjukkan saya satu Tuhan yang orang sembah dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri ini? 5 ciri-ciri ini. Almost all cakap apa? I can't think of anyone. Dia kata tak ada. Kalau dia kata tak ada, sebenarnya dia sudah lafaz la ilaha. Dia kata tak ada Tuhan dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini. Dia sudah menolak semua dah. Dan I kata kalau saya tunjuk satu Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini, you boleh terima tak? Biasanya dia kata kalau ada, why not? Saya minta dia baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. So dia baca ayat itu dan dia boleh terima, saya akan cakap dengan dia, sahabat, you already a Muslim. You already a Muslim. Congratulations. Welcome to Islam. Why? You already say there's no God. Kamu dah kata tak ada Tuhan mempunyai ciri-ciri ketuhanan, dan kamu kata kamu boleh terima Tuhan-Tuhan yang mempunyai ciri ini kan, Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini kan. Kalau kamu boleh terima, kamu dah Islam dah. Kamu dah lafaz la ilaha illallah. Welcome to Islam. Sebenarnya kalau kita boleh bagi dia faham ciri-ciri itu, sejak itulah dia tak akan sembah apa-apa yang tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini. Kita memperkenalkan Islam, memperkenalkan Allah kepada dia tanpa sebut nama Allah. Sebab kadang-kadang sebut Allah aja mereka tutup terus. Okey, last ada 5 4 3. Okey, last. Saya tak dengar sangat. Adakah soalan kamu tentang pandangan saya tentang orang Kristian nak gunakan perkataan kalimah Allah? Dalam Bible? Dalam dua-dua keadaan. Okey, saya harap saya dapat dengar soalan tu dengan betul. Kalau salah, betulkan saya. Tentang isu kalimah Allah ni, biasanya saya cakap sekurang-kurangnya 2 atau 3 jam. Nak cakap dalam beberapa perkataan saya boleh bagi, tapi saya beri you tak puas hati. Tapi tak apalah, buat you tak puas hati. Okey, macam ni, saya nak tanya dulu, orang sini pandangan you macam mana? Orang Kristian boleh gunakan perkataan Allah ke tidak? Boleh atau tak boleh? Jawab je boleh. Okeylah, macam ni lah. Kalau Nabi Muhammad SAW kata mereka sembah Allah, you terima tak? Kalau kita baca tafsir Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 59 hingga 64, bila Nabi berdialog dengan Bishop Abu Hatrisha bin Aqamah dalam perwakilan daripada Najran, Nabi kata kepada dia, alastum taqlamuna anna rabbana. Nabi kata, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Nabi kata, Tuhan kita. Dia tak kata anna rabbakum. Dia kata dengan orang Kristian apa? Tuhan kita. Maksudnya orang Islam dan orang Kristian sama-sama sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Nabi kata dia gunakan Allah, Nabi akui. Kita kata tak boleh. Macam ni lah. Saya nakal sikit boleh? Sebab memang 3 jam punya, cakap sekejap memang susah lah kan. Bagi saya, kalau kita baca ayat Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30, ayat Quran sebut orang Yahudi panggil Uzair sebagai anak Allah, orang Kristian memanggil Isa sebagai anak Allah. Allah kata tak mereka gunakan Allah dalam Quran? Yes. Kalau you tak benarkan orang Kristian gunakan perkataan Allah, maksudnya apa yang disebut dalam Quran tu tak betul. Quran is not the words of God if you don't allow them to use. Because your scripture say, your God say, Allah kata orang Yahudi panggil Uzair sebagai anak Allah, orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah. Allah kata tak mereka gunakan perkataan tu? Di Malaysia ni saya tak faham. Orang nak gunakan Allah, kita kata tak boleh, tapi kita gunakan perkataan agama orang lain boleh. Pernah baca tak
Quran dalam bahasa Inggeris terjemahan. Kita gunakan Maaf ya, saya terlambat. Saya nak tanya, saya berada di balik pula tentang Bible. Saya nak tanya satu, saya tak tahu. Ialah, ada tak Bible dia original asalnya? Sebab saya dengar, biasa dengar banyak-banyak. Selalu Bible dah orderkan. Yang original benar. Tapi saya kan tahu dalam jawapan. Okey. Original Bible ada ke tidak? Tak ada. Saya I'm a Bible student. Saya belajar di Correspondent Bible Study South Australia. Saya mempunyai Bible tu. Dalam Bible study tu memang mereka cerita dalam Bible tu memang the original manuscript of the Bible has been perished. Sudah tak ada. Okey, cerita mana saya lupa. Saya last nak cerita tadi kalimah Allah. Okey, hari ini tahu tak terjemahan Quran dalam bahasa English ni, kita dalam Bible tu, kita dalam Quran tu kita gunakan perkataan tentang Isa alaihissalam. Kita gunakan apa, perkataan apa? Kita gunakan Jesus Christ. Padahal you punya Nabi Isa alaihissalam, bukan Jesus Christ. Jesus Christ tu perkataan mana? Kita gunakan Christian Bible punya perkataan. Oh, kita gunakan perkataan mereka boleh, mereka gunakan perkataan kita tak boleh. Gangster kan? Lepas hello. Kalau saya Kristian, saya tengok orang Islam banyak susah. Kenapa? Sekarang okeylah, I cut a story. Kalau contoh, kalau saya Kristian, you tak benarkan saya gunakan perkataan Allah kan? I kata no problem. Tapi saya nak tanya, hanya Kristian tak boleh gunakan ke perkataan Allah, atau semua agama melainkan Islam? You akan kata semua agama kan? Tak boleh, melainkan Islam saja. Betul tak? Tapi saya tak percaya orang Islam di Malaysia. Saya nak panggil presiden-presiden satu dunia datang ke Malaysia, buat perjanjian black and white, sign chop, supaya you tak pusing. Tahu kenapa? Kalau dah sign chop okey, di Malaysia Kristian semua keluarkan perkataan Allah, tak boleh pakai lagi, hanya untuk orang Islam saja. Tapi saya nak tanya, hanya Islam, hanya Kristian saja ke, atau semua agama? Semua agama tadi kan? Kalau dah sign, saya akan minta Kristian semua keluarkan. Lepas tu saya tanya kerajaan, masalahnya agama Sikhism, dalam kitabnya yang bernama Sri Guru Granth Sahib, perkataan Allah begitu banyak kali sebut dalam kitabnya. Saya nak minta suruh mereka keluarkan. Nanti dulu kitab agama Hindu, kitab yang bernama Alu Upanishad, kitab Allah disebut begitu banyak kali dalam kitabnya, minta dia keluarkan. Rasa apa akan berlaku selepas itu? Mei 13. Masalah ni, Allah ni bukan untuk orang Islam, untuk semua. Kalau you tak nak dia gunakan, you takut dia mempermain-mainkan, you bagi syarat, jangan halang. Just make sure that you don't play. You don't play fool with the words, and you put buat apa-apa sajalah kan, bagi tahu dia. Tapi kita bukan tak boleh. Tak boleh tu dah jadi masalah. Taklah, itu sedikit pandangan saya, tak boleh cerita banyak lah, terlalu banyak masa yang pendek. Okey, saya rasa masa sudah habis Tak ada lagi